Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, satu malapetaka untuk Perikatan Nasional, tetapi hadiah besar untuk Kerajaan Madani. Bagaimana itu berlaku? Anda wajib ikuti ulasan ini sebab kita akan coba merungkai bagaimana pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, satu malapetaka untuk Perikatan Nasional, tetapi hadiah besar untuk Kerajaan Madani, khususnya Anwar Ibrahim. Baik, ulasan ini pasti padu, yang Anda tunggu-tunggu. Apa kelebihan yang diperoleh Kerajaan Madani selepas Syed Saddiq dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi? Ini jangkaan kita. Syed Saddiq Syed Abdurrahman dibebaskan merupakan hadiah moral untuk Kerajaan Madani. Ini adalah bukti ketelusan institusi kehakiman. Selama ini ada menuduh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim campur tangan di mahkamah. Tapi kini terbukti Anwar Ibrahim langsung tidak ada peranan, tidak campur tangan di mahkamah. Lihat saja keputusan-keputusan terkini di mahkamah. Pasti mengejutkan Anda semua. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bukti ketelusan institusi kehakiman. Pembebasan Syed Saddiq di bawah pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan bahawa Kerajaan Madani tidak campur tangan dalam sistem kehakiman. Ini kerana mahkamah telah membuat keputusan secara bebas. Tidak ada tekanan dari kerajaan untuk mengekalkan pertuduhan. Ini kini menangkis tuduhan kononnya Anwar Ibrahim menggunakan undang-undang untuk menekan musuh politik. Kesan positifnya sebenarnya untuk rakyat ialah rakyat makin yakin bahawa rule of law benar-benar dipraktikkan. Sebelum kita teruskan, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Ianya mempunyai kekuatan sehingga 400% meningkatkan daya imun badan kita. Sesiapa yang berminat mau mendapatkannya boleh menghubungi nombor telefon yang tertera. Secara umum dan ringkasnya, kita sukar sembuh daripada penyakit, kita kena masalah kesihatan kerana imun badan kita yang lemah. Dengan kelemahan daya imun badan kita dan juga imun badan yang menjadi bodoh disebabkan oleh faktor-faktor yang pelbagai, kita sukar untuk melawan penyakit dari dalam. Tapi dengan adanya terapi imun transfer factor for life ini, ia membantu meningkatkan daya imun badan kita untuk kuat bijaksana melawan penyakit daripada dalam. Jadi, saudara, produk ini lulus KKM. Produk ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan paling penting ada sijil halal. Dapatkannya sekarang kerana masa selalunya tidak akan menanti dan menunggu kita. Ambil peluang untuk mencari ikhtiar bagi kesembuhan dan juga kesihatan kita semua. Baiklah saudara-saudara sekalian, apalagikah kebaikan yang diterima oleh Kerajaan Madani dengan pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman? Ini kini menutup mulut Perikatan Nasional yang asyik menuduh. Selama ini, Perikatan Nasional selalu menuduh. Bahkan, Perikatan Nasional seringkali sinonim dengan kes-kes fitnah. Sudah banyak kes yang dimenangi oleh pihak tertentu yang menyebabkan Perikatan Nasional dicop sebagai suka memfitnah. Antaranya pemimpin-pemimpin daripada parti tertentu. Kerajaan hanya bersihkan orang mereka sendiri, tekan musuh. Itu antara naratif yang selalu dimainkan oleh Perikatan Nasional, khususnya walau di TikTok. Tapi sekarang, pemimpin pembangkang dibebaskan semasa era Madani. Ini bukti keadilan tidak berat sebelah. Siapa tidak bersalah akan dibebaskan, tidak kira parti apa. Untuk makluman anda semua, Syed Saddiq Syed Abdurrahman kini berdiri atau duduk di bahagian pembangkang. Walaupun beliau mesra kerajaan. Beliau satu-satunya yang begitu segera, cepat menguruskan permohonan untuk mendapatkan peruntukan parlimen, khususnya di kawasan beliau. Dan oleh kerana beliau merupakan duduk di kerusi bahagian pembangkang,
tapi beliau tetap dibebaskan oleh mahkamah. Ini bukti bahwa keadilan tidak berat sebelah. Ketiga, ini juga telah mengembalikan kepercayaan golongan muda. Syed Saddiq Syed Abdurrahman adalah simbol anak muda. Bila dia dibebaskan, generasi muda kembali rasa percaya kepada sistem negara, termasuklah polis, SPRM, mahkamah, dan kerajaan sendiri. Ini penting untuk kerajaan Madani, kerana undi muda ialah kunci PRU akan datang. Ini akan meredakan tekanan politik dan persepsi kejam. Pembebasan ini menangkis persepsi bahawa kerajaan sedang memburu pembangkang. Anwar tak perlu pertahankan diri lagi. Dia boleh berkata, bukti jelas, saya tak tekan pembangkang, termasuk Syed Saddiq. Syed Saddiq bebas, itu kuasa mahkamah. Ibarat bonus moral campur reputasi untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Yang kelima, ini akan melemahkan fitnah Perikatan Nasional secara terbalik. Ini ironinya. Perikatan Nasional selama ini menggunakan Syed Saddiq sebagai simbol penyokong DAP yang rasuah. Kini dia dibebaskan. Jadi Perikatan Nasional kena ubah naratif dan terus terkantoi menipu. Dalam politik, bila satu fitnah terbongkar, fitnah lain turut mula diragui rakyat. Kemenangan moral untuk kerajaan. Keenam, menonjolkan kesatuan antara prinsip dan perpaduan. Kerajaan Madani selalu laung prinsip tiada siapa di atas undang-undang. Kita tak gentar kebenaran. Bila Syed Saddiq dibebaskan, itu ialah bukti nyata bahawa prinsip ini bukan sekadar slogan tapi realiti pentadbiran. Ketujuh, ini membuka jalan untuk kerjasama strategik. Walaupun Syed Saddiq kini bukan sebahagian daripada kerajaan, beliau duduk di kawasan pembangkang, tetapi Syed Saddiq Syed Abdurrahman adalah mesra kerajaan. Namun demikian, pembebasan ini membuka ruang untuk beliau berdialog semula secara matang dengan blok pro-reformasi. Mungkin tidak serta-merta, tapi dari sudut politik, pintu itu kini tidak terkunci. Kesimpulannya, kerajaan Madani untung besar dalam diam, kerana tak campur urusan mahkamah, tak cipta naratif palsu. Tapi hasilnya, kerajaan dilihat matang, adil dan berintegriti. Musuh kini panik, rakyat mula percaya. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bukan saja menyelamatkan seorang individu, tapi membina semula keyakinan rakyat terhadap sistem yang adil di bawah Madani. Jadi jika anda suka dengan ulasan ini, sila tinggalkan komen anda. Tolong tulis dengan tanda pagar, kami benci fitnah atau kami benci dendam politik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ada orang bertanya, Syed Saddiq bangkit, apa jadi dengan Perikatan Nasional dan bersatu serta Muhyiddin Yassin? Ini jawapan yang mungkin anda tak nanti-nantikan, ulasan yang mungkin anda tunggu-tunggu. Syed Saddiq Syed Abdurrahman bangkit, Perikatan Nasional semakin lemah. Siapa sebenarnya yang kantoi dan hilang moral? Saudara, yang difitnah akhirnya menang. Yang menuduh makin hilang arah. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bukan sekadar kemenangan peribadi. Tapi ini satu isyarat besar bahawa Perikatan Nasional kini semakin kehilangan kekuatan moral dan kepercayaan rakyat. Siapa sebenarnya Syed Saddiq Syed Abdurrahman? Beliau ialah bekas menteri termuda di Malaysia, bekas ketua Armada Bersatu, dan pemimpin muda yang berani keluar dari Perikatan Nasional selepas merasa bahawa prinsipnya dikhianati. Tapi sejak dia keluar Perikatan Nasional, PN melancarkan serangan demi serangan dengan satu tujuan, musnahkan imej Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Namun, usaha itu kini telah gagal dan musnah ranap begitu saja. Sebelum saya teruskan, dengarkan baik-baik.
Saya nak kongsikan dengan Anda semua, ini Transfer Factor for Life, ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit, kita sukar sembuh daripada penyakit, dan kita tak dapat melawan penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita boleh jadi sembuh kuat melawan daripada dalam. Imun badan kita yang akan melawan para penyakit kuman, virus yang ada dalam tubuh badan kita. Itu sebabnya Transfer Factor for Life ini jadi dikejar-kejar oleh orang untuk mencari penyelesaian kepada masalah kesihatan mereka. Sila dapatkan produk ini di nombor yang tertera. Produk ini lulus KKM, ada sijil halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Ingat, Transfer Factor ini bukan ubat, tapi ia adalah jawapan kepada masalah kesihatan Anda. Bagi mereka yang sudah bosan, sudah boring dengan masalah kesihatan, ini masanya untuk Anda bertindak. Ikhtiar Anda adalah jawapan kepada doa-doa Anda. Jangan hanya berdoa tapi tidak membuat sesuatu. Ikhtiarlah sesuatu. Ini ikhtiar Anda. Dapatkan Transfer Factor for Life ini. Baiklah, saudara. Tuduhan pecah amanah dan wang haram. Tapi kenapa sekarang Syed Saddiq Syed Abdurrahman bebas? Baik. Syed Saddiq dituduh semasa Perikatan Nasional berkuasa. Ramai percaya kes itu dibina secara terancang untuk menjadikan dia simbol kegagalan anak muda. Tapi mahkamah hari ini mengatakan bahawa tidak ada bukti kukuh Syed Saddiq Syed Abdurrahman didapati tidak bersalah. Mahkamah Rayuan melepaskan Syed Saddiq daripada semua tuduhan dan semua hukuman. Ini satu tamparan hebat kepada mereka yang dulu bersorak atas kejatuhan beliau. Perikatan Nasional kini hilang satu-satunya naratif besar. Perikatan Nasional suka label orang rasuah, liberal, pro-Yahudi, kaki songlap. Tapi hari ini, rakyat tanya balik. Kalau Syed Saddiq pun bebas daripada semua tuduhan, siapa yang sebenarnya kaki fitnah? Saudara, simbol anak muda lawan sistem lapuk, itulah Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Syed Saddiq bukan hanya bebas, dia bangkit sebagai simbol generasi baru yang ditindas, tetapi tidak tunduk. Sementara itu, Perikatan Nasional masih bergantung kepada tokoh lama yang kini makin ketandusan modal, tidak mampu lagi membawa gelombang dulu. Muhyiddin Yassin kini sedang disiasat terkait dengan Jana Wibawa. Bahkan menantu Muhyiddin sampai ke hari ini masih belum pulang ke Malaysia. Ada yang bertanya, bagaimana nak percaya Muhyiddin jadi Perdana Menteri jika menantu sendiri pun masih gagal pulang ke Malaysia? Hadi Awang yang terus main isu perkauman, bersatu yang pecah belah. Rakyat semakin jelas. Perikatan Nasional tiada masa depan. Mereka hanya tahu main sentimen, bukan dasar. Syed Saddiq bangkit, runtuhnya strategi, sumpah laknat politik. Dulu setiap kali lawan mereka dimalukan, PN akan bersorak. Lihat mereka terima balasan. Tapi kini karma datang semula. Syed Saddiq dibebaskan, pemimpin bersatu pula mula diheret ke mahkamah. Muhyiddin diheret kerana Jana Wibawa. Ketua Bahagian Bersatu didakwa rasuah. Akaun Bersatu kini masih dibelenggu SPRM. Apakah Perikatan Nasional masih boleh dakwa mereka bersih? Tidak lagi itu jawapannya. Rakyat sudah nampak polanya. Bila lawan kuat, difitnah. Bila mereka kalah, buat persepsi konon dizalimi. Tapi bila kuasa di tangan, mereka sendiri gagal urus negara. Pembebasan Syed Saddiq telah meruntuhkan imej suci yang PN bina selama ini. Anak muda akan kembali percaya. Ini penting, bro.
Golongan belia sebelum ini ragu, bimbang, semua pemimpin sama. Tapi bila Syed Saddiq bebas dan lawan balik dengan hujah, dia jadi simbol harapan baru. Anak muda takkan mudah percaya dengan tok lebay politik yang kerja dia cuma melabel dan menghasut. Kini Perikatan Nasional terperangkap dalam fitnah sendiri. Rakyat sudah semakin celik. Mereka tahu yang main isu kaum Perikatan Nasional, yang sebarkan video edit Perikatan Nasional, yang dakwa musuh tapi sekarang kena dakwa balik Perikatan Nasional juga. Kini Syed Saddiq bebas, rakyat lihat siapa benar-benar teraniaya. Kesan jangka panjang, Perikatan Nasional kehilangan arah. MCA mungkin akan keluar kerajaan. Mereka sambut. Syed Saddiq bebas, mahkamah, Perikatan Nasional panik. Muhyiddin goyang, mereka diam. Tak ada hala tuju, hanya main isu lapuk. Hanya main isu-isu murahan dan picisan saja. PRU akan datang, Perikatan Nasional mungkin tinggal kenangan. Hari ini Syed Saddiq dibebaskan, tapi yang paling penting, fitnah dikalahkan oleh kebenaran. Dan itu akan terus menghantui Perikatan Nasional selamanya. Akhir kata, kalau kau percaya bahwa politik Malaysia perlu pemimpin yang jujur, bukan tukang fitnah dan perosak negara, tekan like, subscribe, dan komen. Lawan sistem bukan fitnah. Jadi saudara, teruskan menyokong channel Nazilin Unity. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam ada orang post di dalam Facebook page Pakatan Harapan. Dalam page itu membongkar rahasia 5 tahun yang lepas sejak permulaan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa di mahkamah dan dijatuhi hukuman penjara, sebatan dan denda. Namun demikian, pendedahan itu luar biasa kerana dalam pendedahan semula itu, throwback semula, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengatakan bahawa beliau didakwa kerana tidak menyokong Muhyiddin. Daripada itulah ada pertanyaan daripada seorang netizen. Beliau bertanya, adakah pembebasan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram satu malapetaka besar kepada Muhyiddin dan Perikatan Nasional? Jawapannya mudah, iya. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dari tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram kemarin memang boleh dianggap malapetaka besar kepada Perikatan Nasional dan Muhyiddin. Bukan saja Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bebas kuat sangat, bukan sebab Syed Saddiq kuat sangat, tapi sebab implikasi politik dan imej kepada pihak lawan amat dalam dan membocorkan banyak kelemahan Perikatan Nasional. Berikut ulasan yang saya ingin sampaikan kepada anda semua. Ikuti terus ulasan ini jika anda suka dengan idea dan juga ulasan ini. Tinggalkan komen anda dan saya nak perkenalkan kepada anda semua. Ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan daya imun badan kita yang bodoh. Dengan daya imun badan yang lemah dan bodoh, kita sukar untuk sembuh dan kita mudah kena penyakit dan kita ada penyakit. Jadi, dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh melawan penyakit, badan kita, imun badan kita jadi kuat sehingga 400% boleh membantu melawan penyakit sehingga kita bebas daripada masalah kesihatan. Cepat dapatkan produk ini sebelum anda terlambat. Produk ini adalah produk yang halal, ada sijil halal, lulus KKM dan diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia. Jika anda berminat dan sudah terdesak untuk keluar daripada masalah kesihatan anda, dapatkan nombor telefon yang tertera, WhatsApp dan ingat, konsultasi ini percuma, anda boleh bertanya dan selesaikan masalah mengikut ikhtiar yang anda miliki. Ingat, anda, pilihan di tangan anda. Anda ada pilihan nak hubungi atau tidak. Hubungi dengan segera. Baiklah saudara-saudara sekalian,
Kenapa pembebasan Said Sadiq jadi malapetaka untuk Perikatan Nasional dan Muhyiddin? Ini kerana naratif bersih Perikatan Nasional kini hancur. Selama ini Perikatan Nasional terutamanya PAS dan Bersatu membina imej sebagai gabungan bersih, anti rasuah, suci murni. Mereka selalu guna kes Said Sadiq untuk kata, tengok pemimpin muda pun kaki songlap. Tapi apabila mahkamah membebaskan Said Sadiq dengan hujah kukuh, imej Bersatu sebagai parti pejuang bersih runtuh dengan sendiri. Rakyat mula bertanya, kalau Said Sadiq pun difitnah, macam mana dengan yang lain? Kedua, pendedahan cara PN tekan lawan politik. Semasa Said Sadiq dituduh, ramai kata itu permainan politik Bersatu untuk tekan dia selepas keluar dari Perikatan Nasional dan tak menyokong Muhyiddin Yassin. Pembebasan ini membuktikan mereka mungkin sanggup reka kes untuk tutup mulut sesiapa yang lawan. Ini menimbulkan satu persoalan ngeri. Berapa ramai lagi mangsa fitnah politik masa PN pegang kuasa? Ketiga, ini juga telah pun menumbangkan naratif kami tak pernah didakwa. Sebelum ini, penyokong PN bangga cakap, kami pemimpin PN tak kena dakwa, yang kena semua dari PH UMNO. Tapi sekarang, Said Sadiq, Said Abdul Rahman bebas, Muhyiddin Yassin, Radzi Jidin, Hamzah Zainuddin, semua disebut-sebut dalam skandal Jana Wibawa. Beberapa pemimpin Bersatu dah pun didakwa atau sedang disiasat. Naratif kami bersih dah tak laku. Perikatan Nasional kini kelihatan lebih hipokrit daripada jujur. Keempat, orang muda kembali percaya kepada pembangkang progresif. Said Sadiq Said Abdul Rahman mewakili anak muda. Bila dia dibebaskan, ia membawa mesej jelas. Anak muda boleh survive walau ditekan sistem lama. Perikatan Nasional yang selama ini cuba monopoli undi anak muda dengan fitnah dan TikTok toksik, kini kehilangan modal besar. Orang muda semakin nampak. Perikatan Nasional pun kaki tekan anak muda yang berani bersuara. Keenam atau kelima, Bersatu kini hilang lagi satu musuh yang cuba dijatuhkan. Perikatan Nasional cuba menghabiskan Said Sadiq Said Abdul Rahman, cuba menghabiskan politik Said Sadiq melalui mahkamah, tapi gagal. Kini Said Sadiq muncul semula dengan momentum bersih, kuat dan jadi ikon kebangkitan pemimpin muda. Dia boleh jadi simbol korban politik PN dan itu merugikan Muhyiddin secara langsung. Saudara, sebenarnya secara ringkasnya, apa yang menarik ialah pembebasan Said Sadiq pukulan maut buat PN dan Muhyiddin. Siapa yang terkena? Bersatu dan PN hilang naratif bersih dan mula dicurigai. Dan, saudara, apa implikasinya? Implikasinya, fitnah politik terbongkar. Undi muda makin lari dari PN. Dan, siapa yang untung? Yang untung ialah Kerajaan Madani. Muda dan Pakatan Harapan kini dapat kembali kepercayaan anak-anak muda. Kalau anda suka dengan isu ini, jangan lupa tulis dalam ruangan komen, kami suka politik bersih tanpa politik dendam. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.